Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua murid? Diharapkan semua murid berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dalam video hari ini, kita akan teruskan dengan Bahasa Melayu tahun 2, unit 17, Kebersihan Alam, Tanggungjawab Bersama. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan buku teks muka surat 29 hingga 34 dan buku aktiviti muka surat 31 hingga 36. Cikgu harap murid-murid dah bersedia. Jom kita mulakan. Buku teks muka surat 29, mendengar dan bertutur. Jadi seperti biasa kita akan mulakan dengan aktiviti mendengar dan murid-murid bertutur di rumah. Tajuk kita hari ini adalah menjaga alam. Kita tahu kan alam sekeliling kita, alam semula jadi. Di luar rumah kita ada pokok, ada gunung, ada pantai, ada hutan, ada sungai dan ada macam-macam lagi kan. Jadi kita tengok gambar yang pertama, gambar apa yang pertama ni? Gambar pantai. Yang kedua gambar apa? Sungai. Dan yang ketiga hutan. Okey, jom kita mulakan. Seperti biasa kita akan nampak ya, ada ruang-ruang yang kamu perlu isikan dengan ayat kamu sendiri. Ayah, semasa di sekolah tadi, Cikgu Fazli menasihati kami agar menjaga alam sekitar. Betul kata Cikgu Fazli, semua orang mesti menjaga alam sekitar. Tahukah Alice mengapa? Tahu ayah, jika alam sekitar bersih, kita dapat hidup sejahtera. Apakah sumber alam yang perlu kita jaga, Alice? Ayah bertanya tentang sumber alam. Jadi kita dah lihat ada 3 sumber alam dalam muka surat 29 ni. Apakah sumber-sumbernya murid-murid? Macam mana kita nak jawab ni? Kita nak jawab dengan betul. Sumber alam yang perlu kita jaga termasuklah pantai, sungai dan hutan. Alice jawab macam tu. Bagaimanakah kita menjaga sumber itu? Ayah tanya balik. Ayah suruh kita fikir ni. Bagaimana kita menjaga sumber itu? Jawapan ni kamu kena fikir. Nampak ada otak kat sini kan? Cuba fikir macam mana kita nak jaga alam ni, nak jaga pantai, sungai, kita nak jaga hutan kita ni. Macam mana? Kita jangan buang sampah lagi. Kita jangan memetik pokok. Kan? Tengok apa jawapan Alice. Kita perlu jaga kebersihan, tidak membuang sampah di merata-rata tempat dan elakkan daripada pembakaran terbuka. Ya, jadi kamu ingat tak? Terjadi baru-baru ini kebakaran yang sangat membahayakan kesihatan, membahayakan flora dan fauna di beberapa buah negara. Kita kena elakkan sampah, kita kena elakkan apa lagi? Pembakaran terbuka. Tak boleh ya. Okey, jadi kita sudah selesai untuk mendengar dan bertutur. Kita akan teruskan dengan halaman buku teks muka surat 30. Jom kita baca. Ini kita akan berpantun. Jadikan amalan. Okey. Pergi ke pekan membeli lada. Lada ditimbang berat sekati. Air digunakan berpada-pada. Jangan dibuang sesuka hati. Okey, murid dah baca kan? Rangkap pertama. Ini pantun 4 kerat. Pantun 4 kerat bermaksud 4 baris. Okey, baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Ingat ya, baris pertama dan ketiga belakangnya bunyi yang sama. Da. Baris kedua ti dan baris keempat pun ti. Ini adalah satu pantun yang cantik, yang baik. Kita teruskan lagi. Pasang pelita di tepi tangga.
nampak menarik, cahaya terang. Marilah kita jimatkan tenaga. Bil elektrik dapat dikurang. Bagus kan? Ini tentang apa ni? Tentang bil elektrik. Jimatkan tenaga. Kalau tak pakai lagi lampu di rumah, di dapur, kita kena tutup. Okey, kita teruskan. Mari mencari buah keranji, buah berangan juga bidara. Berkongsi kereta amalan terpuji, dapat hindari pencemaran udara. Apa di sini? Ini adalah yang atas ni, baris 1 dan kedua. Kita namakan sebagai pembayang. Baris ketiga dan baris keempat adalah maksud pantun. Ini yang penting. Maksud dia nak cakap pasal apa ni? Berkongsi kereta amalan terpuji, dapat hindari pencemaran udara. Naik kereta ramai-ramai lah supaya asap yang dikeluarkan tidak banyak. Kalau 5 kereta keluarkan asap. Kalau naik ramai-ramai, 1 kereta je keluarkan asap. Okey. Tapi disebabkan COVID-19, kita tidak boleh naik kereta ramai-ramai lagi. Baik, kita teruskan dengan perenggan atau rangkap keempat. Pokok pegaga daunnya banyak, tanam selasih di bawah para. Jimatkan tenaga, air dan minyak. Alam bersih, masyarakat sejahtera. Ya, bila kita lihat ni, baris ketiga, baris keempat. Baris 3 dan 4 adalah maksud pantun. Dia nak cakap pasal apa? Pantun rangkap 4 ni dicakap tentang kita jimatkan tenaga, jimatkan air, jimatkan minyak. Barulah alam kita bersih dan manusia ataupun masyarakat ni sejahtera, sihat, gembira. Macam tu kan? Boleh tak murid-murid cuba baca di rumah? Kalau boleh cuba baca di rumah, cikgu akan berikan satu tepukan. Yeay! Baiklah, kita akan teruskan dengan muka surat 31. Sekarang aktiviti kita menulis. Tadi kita dah baca, sekarang kita nak tulis. Okey, tajuk kita ni, kita tengok dulu. Oh, ada gambar apa ni? Ada gambar 2 orang. Oh, ada tong sampah. Dibuat apa ni? Oh, ada sampah. Lepas tu, dibuang lah ni kot. Tekan dikutip, dibuang. Kemudian, kenapa ni? Jom kita baca. Amalan bijak. Petang itu, Alice dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya, Alice dan ibunya menuju ke pusat kitar semula. Alice mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Alice mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Alice memasukkan surat khabar ke dalam... Cuba tengok. Alice masukkan surat khabar ke dalam apa ni? Ke dalam tong yang berwarna apa ni? Tong ni berwarna... kita lihat di bawah ni. Tong biru untuk kertas seperti buku, surat khabar dan majalah. Tong coklat, ini tong coklat untuk barangan kaca seperti botol, kaca, balang makanan dan botol ubat. Dan tong jingga yang hujung ni untuk tin aluminium dan plastik seperti tin minuman, beg plastik, botol air mineral dan bekas makanan. Jadi,
Yang atas ni, Alice memasukkan surat khabar ke dalam tong biru. Selepas itu, dia memasukkan apa ke dalam tong berwarna jingga. Warna jingga. Tin, aluminium dan plastik. Dia memasukkan tin aluminium dan plastik ke dalam tong berwarna jingga. Kemudian Alice memasukkan apa? Dia masukkan apa ni? Satu lagi tong ni kita tak sebut. Botol kaca, balang makanan dan botol ubat ke dalam tong berwarna coklat. Sekarang kita nampak ni. Yang akhir sekali ni, gambar ketiga. Dia bagi pada kita hanyalah input sahaja ya, atau isi penting sahaja ni. Dia bagi pada kita frasa sahaja ni. Kaunter bayaran, beg mesra alam, ganti beg plastik. Sekarang apa yang kita kena buat adalah kita kena membina dan menulis perenggan. Murid-murid perlu membina dan menulis perenggan dalam buku tulis garis 1. Macam mana kita nak bina dan tulis perenggan ni? Baik, kita akan buat ayat yang panjang. Kenapa? Cuba kita ingat. Alice dan ibunya pergi ke pasar raya. Mereka mesti nak beli barang kan? Sebelum masuk, mereka ke pusat kitar semula sebab nak kitar semula. Baik, menggunakan ketiga-tiga. 1. Kaunter bayaran. 2. Beg mesra alam. Dan ketiga, ganti beg plastik. Kita akan bina ayat. Kenapa mereka ke kaunter bayaran? Mereka dah masuk pasar raya, jadi mereka ke kaunter bayaran untuk membayar barang. Kemudian mereka menggunakan apa ni? Beg mesra alam. Kenapa mereka guna beg mesra alam? Mereka ganti beg plastik. Okay, kita lihat contoh yang cikgu dah buat. Akhir sekali, Alice dan ibunya ke kaunter bayaran. Mereka membeli barangan dan memasukkan ke dalam beg mesra alam. Beg itu digunakan untuk menggantikan beg plastik. Boleh tak? Boleh. Okay, untuk ayat terakhir ni cikgu tukar sedikit menggantikan supaya lebih sedap. Pun boleh ya. Okeylah murid. Jangan lupa untuk tulis perenggan yang terakhir dalam buku tulis kamu. Kita akan teruskan dengan buku teks muka surat 32. Seni bahasa. Kali ni kita akan lihat satu lagi aspek penting. Ini puisi, bukan pantun. Tetapi ia adalah sajak. Ini adalah sajak. Sajak kita akan mendeklamasikan sajak dengan bersemangat, dengan bersungguh-sungguh. Kerana itulah cara sajak dibaca. Ia tak sama seperti pantun, syair, gurindam. Sajak ni kita baca dengan penuh berhati-hati, penuh bermakna, penuh perasaan. Baik, sajak kita hari ini adalah Sayangku pada Alam. Okey, murid akan cuba di rumah. Cuba dalam hati, kemudian cuba deklamasi, baca kuat-kuat. Sedia? 1, 2, 3. Sayangku pada alam, telah kubuktikan, jimatkan air, jimatkan elektrik. Sayangku pada alam, telah kubuktikan, guna dan kitar semula. Kertas demi menyelamatkan pokok. Sayangku pada alam,
telah kubuktikan menggunakan beg mesra alam sebagai pengganti plastik. Sayangku pada alam telah kubuktikan hiaskan pokok di sekitar, suasana nyaman dan segar. Nukilan Mashudi Bahari. Begitulah murid-murid cara kita baca ataupun kita sebut sebagai deklamasi sajak. Sajak ni kita tak baca daripada awal hingga akhir tanpa henti. Dia mesti ada henti, ada jeda, baca lambat-lambat dengan semangat. Macam tu cara kita baca. Okey, kita akan teruskan dengan tajuk pola ayat. Apa itu pola? Ini bukan bola yang kamu sepak. Ini adalah pola ayat. Baik, pola ayat ialah corak rangka ayat yang dalam asas membina ayat. Macam mana tu? Okey, macam ni Tengok, kita ada frasa nama. Kita sebut sebagai frasa nama. Frasa nama tu apa? Okey, frasa nama tu contohnya kata nama lah. Kata nama. Ingat lagi tak kata nama kata nama khas. Lelaki itu. Contoh frasa nama. Kata nama lah ni, kata nama, frasa nama. Hadiah ini. Semua murid. Ini adalah frasa nama. Kemudian kita ada frasa kerja. Frasa kerja ni perbuatan lah, kata kerja. Bekerja, tidur, berniaga, makan, minum, berlari, lari, berjogging. Apa lagi kata kerja? Perbuatan. Apa lagi? Mandi. Tidur dah sebut kan? Tidur dah ada, berniaga, menjual, membeli, beli. Itu semua frasa kerja. Senang je, kita sebut sebagai FK. Yang atas ni frasa nama FN. Senang macam tu. Dan kita ada frasa adjektif. Frasa adjektif ni adalah FA ni adalah frasa adjektif bermaksud sifat sesuatu benda, situasi ke. Sifat dia macam mana? Contoh, cantik, tegas, pandai. Kalau kata adjektif ini kata adjektif lah ni. Kalau kata adjektif untuk bau, wangi, busuk, harum. Itulah kata sifat ataupun frasa adjektif FA. Dan akhir sekali kita ada frasa sendi nama. Cikgu tulis FS. Frasa sendi nama ni bermaksud dia ada kata sendi. Kata sendi ini untuk ayah. Dari sekolah kenanga, di kampung, daripada nasi. Ni depan ni cikgu bulatkan ni semuanya adalah kata sendi nama. Jadi bila kita gabung, dia jadilah frasa sendi nama untuk ayah. Okey, kita sebut sebagai FS. Cara untuk kita kenal FS, frasa sendi nama, dia mesti ada kata sendi. Untuk, dari, di, daripada. Macam tu. Okey, kita lihat contoh ya. Okey, sekarang contoh yang cikgu tunjukkan adalah frasa nama tambah dengan frasa nama gabung. Lelaki itu guru saya. Lelaki itu adalah frasa nama. Guru saya pun frasa nama. Seterusnya, Encik Soleh, frasa nama. Peniaga di pasar malam pun frasa nama.
Ini frasa nama. Kita bergabung dengan frasa nama juga di belakang. Jadilah ia Encik Saleh peniaga di pasar malam. Peniaga je, bukan berniaga. Sebab kita nak gabungkan frasa nama dengan frasa nama. Seterusnya, frasa nama gabung dengan frasa kerja ataupun kata kerja, perbuatan. Ingat, kata nama dengan kata kerja. Semua murid, ini kata nama, frasa nama. Makan. Makan perbuatan kan? Semua murid makan. Ini FN, semua murid. Makan ni frasa kerja, FK. Okay, nombor 2. Murid sedang belajar di sekolah. Murid adalah frasa nama. Sedang belajar di sekolah. Ini ialah frasa kerja. Frasa kerja. Belajar kan perbuatan. Murid sedang belajar di sekolah. Ibu sedang memasak di dapur. Ibu frasa nama. Sedang memasak di dapur frasa kerja. Mudah je sebenarnya. Okey, sekarang frasa nama gabung dengan frasa adjektif. Hadiah ini frasa nama. Besar. Dia bersifat besar. Hadiah ini besar. Ayah bekerja. Ini salah. Boleh tak kita terima yang ni? Nombor 2, kita tak boleh terima sebab bekerja adalah kata kerja. Ini salah. Nampak tak? Ini betul. Ini salah. Okey, dan yang ketiga, pelakon drama TV5 itu sangat cantik. Pelakon drama ialah frasa nama. Dan sangat cantik ialah frasa adjektif. Frasa nama, frasa adjektif. Dan yang terakhir, frasa nama gabung dengan frasa sendi nama. Okey, kita tengok. Hadiah ini untuk kakak. Hadiah ini frasa nama. Untuk kakak, frasa sendi nama. Macam mana kita boleh kata dia sendi nama? Sebab dia ada kata sendi. Terus jadi frasa sendi. Dan yang kedua, Atan di kampung. Atan ni frasa nama. Di kampung adalah frasa sendi nama. Sebab apa? Sebab dia ada kata sendi, iaitu di. Kita akan teruskan dengan pelajaran kita. Infografi ini nanti kamu boleh dapatkan secara percuma dan boleh download, boleh muat turun di laman web themusical.com. Kita teruskan dengan buku teks muka surat 33. Pola ayat. Mural penutup botol. Alice dan rakan-rakannya ke sekolah. Mereka membantu Cikgu Munirah. Mereka hendak menyiapkan mural penutup botol. Mereka sangat teruja. Cikgu Munirah guru pendidikan seni. Beliau menggunakan penutup botol untuk menghiasi dinding kantin. Kantin apa? Kantin sekolah. Baik murid, kita lihat di bawah ni. Ini contoh yang diberikan. Frasa nama FN yang telah kita bincang tadi. Frasa nama Cikgu Munirah. Ini kata nama lah ni. Cikgu Munirah kan? Kata nama. Kemudian digabungkan dengan frasa nama juga. Guru pendidikan seni. Cikgu Munirah, guru pendidikan seni. Frasa nama gabung dengan frasa nama Cikgu Munirah, guru pendidikan seni. Yang kedua, kita ada frasa nama.
Kata nama lah ni. Mereka. Kata nama am. Kemudian gabung dengan frasa kerja. Frasa kerja ni kata kerja lah. Mereka membantu Cikgu Munirah. Membantu ni menolong, perbuatan kan. Inilah perbuatan mereka. Kerja mereka membantu Cikgu Munirah. Mereka membantu Cikgu Munirah. Okey, seterusnya kita ada frasa nama. Frasa nama pun mereka tambah dengan frasa adjektif, kata sifat. Sangat teruja. Mereka sangat teruja. Frasa adjektif. Ya. Dan yang terakhir kita ada frasa nama. Kata nama lah ni. Alice dan rakan-rakannya. Ini kata nama khas. Ini kata nama Alice dan rakannya gabung dengan frasa sendi nama. Ke sekolah. Itulah frasa sendi nama. Macam mana kita nak tahu? Dia ada kata sendi. Ke. Dari, ke. Dari. Daripada. Ke. Untuk. Itu semua kata sendi. Ada je kata sendi. Itu adalah frasa sendi nama. Macam senang je. Nampak? Kat depan semua frasa nama. Di hadapan semua adalah frasa nama. Sama je. Yang belakang je. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. Itu saja yang bezanya. Okey murid. Bagus semua. Fokus. Kita teruskan dengan pelajaran kita dengan ayat penyata. Ayat penyata. Apa itu ayat penyata? Kita nak nyatakan apa ni? Ni teka-teki ni. Ayat penyata ni macam kita nak menyatakan sesuatu lah ni. Kita nak bagi tahu apa? Kita nak cerita apa? Kita nak bagi berita apa? Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan membuat sesuatu kenyataan. Contohnya, menerangkan keterangan atau berita. Macam kita nak cerita dekat kawan, cerita dekat mak ayah, cerita dengan nenek, cerita dengan atuk, cerita dengan adik, abang, kakak. Kita akan gunakan ayat penyata sebenarnya. Ayat penyata. Contohnya, frasa nama dengan frasa adjektif. Rumah itu besar. Rumah itu frasa nama. Besar frasa adjektif. Rumah itu besar. Boleh? Inilah ayat penyata. Kita gunakan dua frasa. Kita gabung jadilah ayat penyata. Seterusnya kita ada frasa nama gabung dengan frasa nama. Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Kuala Lumpur, kata nama khas. Ibu negara Malaysia, kata nama khas juga. Bila gabung jadilah frasa nama gabung frasa nama. Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Kita ada seterusnya yang ketiga, frasa nama gabung dengan frasa kerja, perbuatan. Elisa menyiapkan kerja sekolah. Elisa menyiapkan kerja sekolah. Elisa adalah frasa nama. Siap menyiapkan kerja sekolah adalah frasa kerja, perbuatan dia. Frasa nama mesti kat depan. Perasan tak? Frasa nama di hadapan. Frasa nama di hadapan. Begitu. Seterusnya, frasa nama dengan frasa sendi. Frasa nama mesti di hadapan kan? Menara KLCC. Ya, ini frasa nama. Dan frasa sendi di belakang. Di Kuala Lumpur. Okey murid, di Kuala Lumpur. Kenapa frasa sendi nama? Sebab dia ada perkataan
di. Perkataan di ini menunjukkan kata sendi di Kuala Lumpur. Jadi frasa nama dengan frasa sendi nama Menara KLCC di Kuala Lumpur. Itu frasa nama gabung dengan frasa sendi nama. Sekarang kita lihat buku teks muka surat 24. Ayat penyata. Bilik darjah mesra alam. Sekolah Alice telah mengadakan projek lanskap mesra alam di dalam bilik darjah. Tolong bawa pokok bunga dari rumah, kata Cikgu Hanum kepada Alice dan rakan-rakannya. Bawa juga barang-barang kita semula. Kita akan mewujudkan lanskap yang paling cantik, kata Cikgu Hanum untuk memberikan semangat kepada anak-anak muridnya. Baik, kita lihat isi penting yang diberikan. Gambar yang pertama, Alice membawa pokok bunga ke sekolah. Okey, ini isi yang pertama. Yang atas ya. Ini pertama. Pokok bunga itu ditanam di dalam botol. Dan ketiga, Komala pula membawa pokok bunga di dalam pasu. Ini adalah contoh isi penting. Kemudian, mereka membawa pokok bunga itu ke sudut belakang bilik darjah. Mereka menyusun pokok bunga di satu sudut. Di sudut yang lain, mereka menyusun 3 buah kotak. Jadi, ada 2 lagi isi penting yang perlu kita tengok. Kenapa dengan gambar ni? Apa yang nak diberitahu ni? Kita lihat. Kita perlu bina ayat penyata berdasarkan bahan. Di sudut yang lain, mereka menyusun 3 buah kotak. Kita boleh guna macam ni. Mereka menggunakan kotak biru untuk kertas. Sebab apa? Sebab ada dalam gambar tu kertas dalam kotak biru. Dan seterusnya mereka meletakkan barangan plastik dan kotak coklat dalam kotak coklat dan pakaian pula dalam kotak jingga. Nampak tak tu? Ada kan? Inilah contoh ayat penyata yang kita boleh buat dalam gambar yang ketiga. Mudah saja. Baik, sekarang kita akan teruskan dengan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2 yang berwarna jingga tu. Atau warna oranye kamu sebut. Halaman 31 hingga 36. Baik, untuk murid-murid, buat satu per satu. Jangan terburu-buru. Sambung latihan pada waktu yang sesuai. Mungkin sekali buat kamu tak dapat siapkan, kamu sambung semula. Selepas kamu berehat sejam atau 2 jam, atau kamu boleh sambung hari esok. Jangan terus buat tanpa henti kerana otak kita perlukan rehat juga. Ingat tu. Okey, kita teruskan dengan buku aktiviti muka surat 31. Aktiviti 1. Lengkapkan dialog dan simulasikan. Apa ni? Lengkapkan dialog. Okey, dia bagi dialog dekat sini. Dialog bermaksud ayat lah ni. Okey, dialog. Kemudian dia nak kita simulasikan. Maksudnya kita lakonkan. Okey, sekarang ni kita tak boleh lakonkan ramai-ramai. Jadi kamu lakonkanlah seorang diri di rumah. Atau ajak adik kamu atau ibu bapa kamu untuk berlakon sama-sama. Baik, kesan jerebu. Pembakaran hutan akan menyebabkan pencemaran udara. Asap daripada pembakaran mengotorkan udara dan menyebabkan alam sekitar berjerebu. Kesihatan orang ramai akan terganggu apabila
menyedut udara yang kotor. Jarak penglihatan juga berkurangan. Keadaan ini boleh membahayakan pengguna jalan raya. Ini dialog untuk ayah. Jerebu menyebabkan udara di sekeliling kita menjadi kotor. Tahukah Dahlia, apakah yang akan berlaku jika kita menyedut udara yang kotor? Dahlia nak jawab apa ni? Apa soalan ayah tadi? Kita baca balik. Apa ayah tanya? Apakah yang akan berlaku jika kita buat apa ni? Sedut udara yang kotor. Jadi, macam mana kita nak jawab soalan ni? Cara untuk jawab, kita kena rujuk perenggan di atas. Mana? Ada tak? Ada tak yang dibagi tahu tentang bahaya menyedut udara yang kotor? Jumpa tak? Dalam baris ni ada tak baris ni? Tak ada. Baris ni ada tak? Tak ada. Tiada. Ini pun tiada. Yang ini ada tak tentang menyedut udara? Ada kan? Mana? Itu dia. Kesihatan orang ramai akan terganggu apabila menyedut udara yang kotor. Jadi Dahlia nak tulis macam mana ni? Jika kita menyedut udara yang kotor, kesihatan kita akan terganggu, ayah. Kita gunakan jawapan yang sama macam atas, tapi kita pusingkan sikit ayat dia supaya sesuai dengan dialog. Ayah dia tanya apa akan jadi. Jadi kita jawab, jika kita menyedut udara yang kotor, kesihatan kita akan terganggu, ayah. Macam tu cara jawabnya. Baik, ayah tanya lagi di bawah tu. Jerebu juga mengganggu keselamatan orang ramai. Cuba beritahu ayah sebabnya. Ayah tanya tentang jerebu mengganggu keselamatan orang ramai. Ada tak jawapan dia di baris ini? Jerebu. Tahu tak jerebu? Jerebu ni macam kabus tapi kotor. Boleh buat kita batuk apa semua. Kalau jerebu banyak-banyak, apa kan jadi? Cuba tengok. Mana jawapan dia? Jarak penglihatan juga berkurangan. Keadaan ini boleh membahayakan pengguna jalan. Jadi kalau kamu jadi Dahlia, apa yang akan kamu jawab? Keselamatan orang ramai terganggu kerana jarak penglihatan yang berkurangan. Macam mana cikgu nak ambil jawapan ni? Kita ambil semula ayat ni. Keselamatan orang ramai terganggu kerana jarak penglihatan yang berkurangan. Semua ada dalam petikan. Ingat cara untuk jawab soalan macam ni kita kena ambil balik daripada ayat ni. Kemudian kita ambil ayat di atas ni. Kerana jarak penglihatan berkurangan. Pun boleh. Okay, murid-murid, kita akan teruskan dengan halaman seterusnya. Buku aktiviti muka surat 32. Aktiviti 2, lengkapkan dan baca. Sekali pandang, cikgu nampak ini adalah pantun. Pantun adalah warisan kita. Jadi kita kena tahu. Ingat lagi tak cara untuk kita menjawab pantun? Kita ada 4 baris kan? Baris 1, 2, 3, 4. Baris 1 dan 2 adalah pembayang. 3 dan 4 adalah maksud. Okeylah murid. Kita akan lihat rangkap pertama. Udara senja redup dan nyaman. 2 tak ada ya. Marilah kita hijaukan laman. Pokok ditanam keliling rumah. Macam mana kita nak tahu jawapan dia ni? Kita lihat. Baris pertama berakhir dengan man. Ingat, ganjil dengan ganjil, genap dengan genap.
Baris 1 dengan baris 3 mesti sama bunyi. Man. Okey. Sekarang tengok. Baris 2 dan 4 pun genap. Mesti sama belakang. Mah. Jadi baris 2 pun mesti mah. Ada tak mah di sini? Mana mah? Ini dia mah. Kita jumpa mah. Jadi jawapannya sesuai adalah Surya terbenam di hujung pamah. Untuk baris kedua. Kita teruskan dengan rangkap 2. Ikan pelata di dalam tajau hendak disisih di tepi laman. Udara bersih, segar dan nyaman. Macam tadi juga, baris 1 ganjil. Baris apa lagi ganjil? Baris 3 ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. Hujung mesti sama, ikut ganjil genap. Okey, baris pertama tajau. Yang ketiga pun mestilah jauh. Kita jumpa tak? Jauh di mana jauh? Jauh. Ada, dah jumpa. Jadi jawapannya adalah hutan kita subur menghijau. Pandai murid-murid cikgu ni. Okey, kita teruskan dengan rangkap ketiga. Baris pertama, baris 1 ganjil, baris 3 ganjil. Bunyi mesti sama, barulah betul. Baris 1 tak ada, baris 2 makan nanti di tepi kolam. Beg plastik usah digunakan kerana nanti kotor alam. Baik, tengok dulu. Baris kedua. Baris genap. Kedua, lam. Baris 4, lam. Sama kan? Okey, baris ketiga, kan. Baris 1 mesti kan. Mana kan, ada tak? Kan, bukan. Kan. Jadi jawapannya adalah buah betik enak dimakan. Makan nanti di tepi kolam. Beg plastik usah digunakan kerana nanti kotor alam. Macam tu. Dan yang terakhir, rangkap keempat. Bintang kejora di sebalik kamar cantik terlihat bersinar terang. Bersih udara tidak tercemar. Yang keempat apa? Tengok dulu. Ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. Bunyi mesti sama, barulah betul. Ini mar, ini pun mar. Ini rang. Baris 2 rang. Baris keempat pun mesti rang. Jumpa tak mana rang? Ada, ini dia rang. Badan sihat, penyakit berkurang. Boleh tak? Senang je pantun kan? Hujung dia bunyi sama je. Bunyi dia A, B, A, B. Jangan lupa yang tu. Rima hujungnya berulang. Okey, kita teruskan dengan buku aktiviti muka surat 33. Aktiviti 3, tulis perenggan. Perenggan ya. Jadikan kebiasaan. Jom tengok gambar dulu. Gambar pertama ni apa ni? Okey, gambar kedua. Okey, gambar ketiga buang sampah ni. 4, ada cikgu, ada kawan-kawan. Okey, baiklah. Kita tengok yang pertama dahulu. Okey, ini isi penting ya. Balik ke kelas. Kemudian kita ada bersihkan tapak kasut. Okey, jadi baik. Jadi, dia dah bagi pada kita isi penting. Kita kena buat ayat je. Waktu pendidikan jasmani telah tamat. Sehat dan rakan-rakannya balik ke kelas.
Sebelum memasuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Okey, cuba lihat perkataan yang digelapkan. Ada tak sama macam atas? Ada tak? Ada. Membersihkan tapak kasut. Ada tak? Ada. Okey, baik, kita teruskan. Mengasah pensel bekas khas. Pensel Seha telah tumpul. Dia buat apa ni? Dia buat apa ni kelas? Seha buat apa ni? Seha sedang mengasah pensel. Di mana dia mengasah pensel ni? Dalam bekas khas. Okey, jadi kita nak lengkapkan perenggan. Macam mana? Dia mengasah pensel di mejanya. Dia membuang habuk pensel dalam bekas khas yang dibawa dari rumahnya. Kan sedap macam tu ayatnya. Itu contoh perenggan yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Pembungkus roti, tong sampah. Boleh agak tak apa mereka buat ni? Mereka sudah makan kan? Jadi mereka buang dalam tong sampah. Okay, macam mana kita nak buat ayat ni? Kita kena buat dengan betul-betul. Selepas makan, Seha mengambil pembungkus roti dan membuang ke dalam tong sampah. Lihat frasa yang cikgu terangkan ni. Nampak? Sama macam isi penting yang diberikan. Bagus murid, kita teruskan. Yang terakhir, kelas bersih, tiada sampah. Kelas bersih, tiada sampah. Jadi kita nak buat ayat macam mana ni? Cikgu Zaitun memuji semua murid kerana kelas bersih. Cikgu gunakan ya, kelas bersih tu, dan sambung, tiada sampah kelihatan dalam kelas. Macam tu cara untuk kita buat ayat. Kita kena fikirlah panjang sikit ayat barulah sedap. Boleh murid-murid? Boleh. Semua murid-murid cikgu pandai, cikgu tahu. Okey, kita akan teruskan dengan buku aktiviti muka surat 34. Aktiviti 4, lengkapkan dan deklamasikan. Dia bukan suruh kita lengkap saja, malah menyuruh kita supaya deklamasikan. Kita baca dengan bersungguh-sungguh. Okey, kita baca dahulu. Kembalikan kehijauan desaku. Baik. Untuk rangkap pertama, jawapan ada di tepi-tepi. Kamu boleh teka tak? Kita baca sama-sama. Rinduku pada desa. Pada nan hijau. Biasanya apa yang berwarna hijau? Air, udara, burung, sawah. Sawah. Pada sawah nan hijau. Okey. Kedua, pada sungai nan jernih. Apa? Udara sungai ke air sungai? Air sungai nan jernih. Pada nan nyaman. Cikgu, nan tu apa? Nan ni. Nan ni apa ni? Nan maksudnya sangat, sungguh. Sungguh. Okey, pada apa ya? Nan nyaman. Nyaman. Udara nan nyaman. Dan berkicau riang. Apa yang berkicau? Burung berkicau riang. Namun kini sawah kian mengering, ikan di sungai kian pupus, kicauan burung kian menghilang. Ayuh kawan, kita kembalikan keindahan. Keindahan apa ni? Keindahan hutan? Desa. Desa tu kampung. Sungai kita mari cemarkan. Boleh ke? Bersihkan.
Pantai kita jangan cemarkan. Kita jangan musnahkan. Apa yang jangan musnahkan tu? Hutan kita jangan musnahkan. Hebatlah tu. Kalau murid-murid cuba di rumah, cikgu rasa bangga, rasa gembira. Sambung satu lagi. Alam kita tanggungjawab bersama. Ekosistem terjaga, kesihatan terbela. Pasti kita hidup sejahtera. Macam tu kita baca pantun. Tepuk sikit. Okey, kita teruskan dengan pelajaran kita. Buku aktiviti muka surat 35. Aktiviti 5. Tulis ayat di bawah mengikut pola yang betul. Okey, kita baca dulu nombor 1 hingga nombor 8. Kemudian baru kita pindahkan. Murid-murid perlu pindahkan di mana setiap ayat tu nak letak. Nombor 1, nombor 2 tu nak letak kat mana? Nak letak di sini ke? Di sini ke? Sini ke? Sini. Okey, jom kita buat sama-sama. Kita baca dulu. Nombor 1. Puan Haniza, Ibu Seha. Okey, Puan Haniza ni frasa apa? Frasa nama khas kan? Ibu Seha. Ibu Seha juga adalah frasa nama. Jadi kita letakkan mereka di mana? Di sini. Seterusnya, Puan Haniza, suri rumah. Puan Haniza adalah frasa apa ni? Kata nama orang ni. Frasa nama. Suri rumah. Frasa apa? Frasa nama juga. Jadi, Puan Haniza, suri rumah. Layak diletakkan di mana? Di bahagian frasa nama dan frasa nama juga di sini juga. Okey. Teruskan. Yang ketiga. Beliau prihatin akan kebersihan alam. Beliau prihatin akan kebersihan alam. Siapa tu beliau? Beliau adalah frasa nama. Baik, prihatin akan kebersihan alam. Sifat dia prihatin. Ini sifat prihatin. Kalau sifat, ia adalah frasa adjektif. Beliau frasa nama. Prihatin akan kebersihan alam. Frasa adjektif. Letak di mana? Letak di sini. Okey. Seterusnya nombor 4. Beliau ke pasar pada setiap pagi. Beliau ni frasa apa? Frasa nama. Baik murid, cuba tengok di sini. Ada ke. Ada kata sendi ni. Jadi macam mana? Frasa nama dengan frasa sendi nama. Pandai. Ingat ada ke. Ada tuju, ada arah ni. Seterusnya nombor 5. Sayur-sayuran lebih segar di pasar. Sayur-sayuran adalah kata nama kan? Frasa nama. Lebih segar. Lebih segar. Segar ni frasa apa? Frasa adjektif. Jadi, di mana tempatnya? Sayur-sayuran lebih segar. Dia bersifat dia segar. Bukannya harum. Segar di pasar. Jadi, tempatnya perlulah di sini. Seterusnya, nombor 6. Beliau jarang-jarang membeli makanan berbungkus. Beliau adalah frasa nama. Mesti frasa nama. Jarang-jarang membeli makanan berbungkus. Membeli ni perbuatan kan? Senang je. Jadi, frasa kerja.
Kalau perbuatan je adalah frasa kerja. Senang je ni. Jadi letak kat mana? Letak di sini frasa kerja. Kita sambung lagi nombor 7. Pengunjung di pasar itu dari kampung Sentosa. Pengunjung di pasar itu dari kampung Sentosa. Pengunjung frasa nama. Di pasar itu dari. Ada di, ada dari. Ada kata sendi. Frasa sendi nama. Pandai. Dan yang terakhir, nombor 8. Puan Haniza menjaga alam sekitar. Okey, ni frasa nama. Pasti frasa nama. Seterusnya, cuba lihat kata kunci dia apa? Menjaga. Menjaga ni kata apa? Kata kerja. Kan? Kata kerja. Menjaga, memasak, tidur, memakan, meminum, membuang, melompat, berlari. Jadi, Puan Haniza frasa nama. Menjaga alam sekitar frasa kerja. Mudah ke? InsyaAllah mudah. Semoga anak murid cikgu dipermudahkan urusan. Kita doa sama-sama. Seterusnya, buku aktiviti muka surat 36. Aktiviti 6. Bina ayat penyata. Projek Gitar Semula. Kelas Rizan menjalankan projek Gitar Semula. Rizan dan rakan-rakannya bekerja keras untuk menjayakan projek itu. Kita lihat gambar yang pertama, ada frasa kotak besar, label kotak. Boleh tak kamu bina ayat? Rizan membawa kotak besar ke kelasnya. Rakannya membuat label kotak dengan pen. Macam mana cikgu dapat jawapan dia? Kita lihat gambar ni. Mereka buat apa ni? Rizan dibawa apa? Kotak besar kan? Ke mana? Ke kelasnya. Ini pula rakan dia buat apa? Membuat label kotak dengan apa ni tangan dia ni? Dengan pen. Okay, nombor 2. Gitar semula barang. Mereka pergi ke mana ni? Pusat gitar semula. Kemudian mereka buat apa ni? Kumpulkan barang kan? Jadi ayat yang kita boleh buat adalah mereka pergi ke pusat gitar semula. Mereka mengambil semua barang yang terkumpul. Mereka kumpullah di situ kan? Macam tu. Yang ketiga, kita ada susun, kemas. Siapa yang susun ni? Mereka susun dengan apa? Dengan cantik, dengan kemas. Jadi ayatnya adalah Riza dan rakan-rakannya susun semua barang ke dalam kotak. Mereka menyusun dengan kemas. Dan yang terakhir, kita ada siapa ni? Ada cikgu, ada pemborong, penjual lah, pembeli lah ni. Dan kita ada Riza dan kawan-kawan dia. Pemborong buat apa ni? Dan mereka buat apa dengan barang-barang tu? Akhir sekali, barang kita semula diambil oleh pemborong. Mereka berjaya jual semua barang kita semula. Boleh? Boleh. Kita teruskan dengan video yang akan datang. InsyaAllah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk murid-murid. Kita jumpa lagi. Sekian. Bye-bye.